Sumayyah. Kan dia masuk Islam, anak beranak, bapa dia Yasir dan mak dia Sumayyah dan dia Ammar, tiga-tiganya diseksa. Dan orang yang mula-mula mati syahid kerana masuk Islam ialah mak kepada Ammar ni, Sumayyah. Dan yang bunuh ni ialah Abu Jahal. Jadi Sumayyah orang yang mati syahid pertama, dan manusia pertama yang membunuh orang Islam yang pertama ialah Abu Jahal. Dan Abu Jahal ni dia pernah pukul Nabi, baling batu kat kepala Nabi sehingga kepala Nabi berdarah. Dan kemudian cerita ni disampaikan oleh hamba Hamzah kepada Hamzah, dan Hamzah terlalu marah sebab Abu Jahal ni orang lain, maknanya daripada suku lain. Dia pukul anak saudara kepada Hamzah. Hamzah dengan bapa Nabi dan Abu Lahab ni adik-beradik, sebab dia orang ada 10 orang adik-beradik lelaki. Jadi kau berani pukul anak saudara aku ya? Dia baru balik daripada memburu, ada panah lagi dekat tangan. Dia kata, berani kau pukul. Wah, dia pukul kepala. Dia pukul kepala Abu Jahal macam Abu Jahal pukul kepala Nabi. Kau tak tahu aku dah ikut agama Muhammad. Jadi hari itulah dia mengaku yang dia dah masuk Islam, sedangkan sebelumnya dia tak mengaku dia masuk Islam. Jadi itu di antara sejarah dia masuk Islam. Dan Abu Jahal ni adalah salah seorang yang mencadangkan supaya Nabi Muhammad dibunuh. Dan itulah menyebabkan Nabi berhijrah ke Madinah. Dan di antara yang kepung Nabi ni ada 11 orang malam tu yang kepung rumah Nabi. Salah seorang yang kepung ni ialah Abu Jahal. Dan Abu Jahal ni akhirnya mati dalam perang Badar. Dan bila Nabi dah dengar Abu Jahal mati dan kepala Abu Jahal dipancung, dibawa kepala jumpa Nabi, wahai Rasulullah, inilah Abu Jahal sudah mati. Nabi kata, Allahu Akbar. Apa yang kita baca masa takbir raya? Yang ujungnya. Wa nasara abda wa a'azza abda wa hazamal ahzaba wahda. Okey. Jadi zikir yang itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi dah tengok Abu Jahal mati masa dalam perang Badar. Jadi kalau kita bersedih baca takbir, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita bersedih kematian Abu Jahal. Itu dia masa Nabi membaca zikir itu ialah dengan kematian Abu Jahal. Sepatutnya kita bergembira dengan kematian Abu Jahal. Nabi sebut zikir itu sempena dengan kematian Abu Jahal. Kita sebut zikir pada hari raya haji itu, kita kena ingat dengan kematian Abu Jahal. Bukan menangis, bukan bersedih dengan kematian Abu Jahal. Kita bergembira dengan kematian Abu Jahal. Jadi kita tak tahu, kita pun sedih lah, tak? Bukan tinggal Abu Jahal tak? Bukan tinggal Abu Jahal, tinggal kat kampung. Okey lah tu. Okey lah. Okey, Abu Lahab ni
Lagi satu, Abu Jahal ni. Abu Jahal ni bila Nabi diseksa, diseksa dan dianiaya, dizalimi oleh orang-orang Quraisy. Nabi berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua orang hamba-Mu. Salah seorang daripada dua hamba-Mu yang Engkau sayangi. Maknanya, ya Allah, pilihlah daripada dua orang yang sangat terkenal, yang kuat pengaruh di Mekah, supaya masuk Islam. Doa Nabi supaya mereka membantu Islam. Pilihlah ya Allah daripada dua orang ni. Jadi Nabi sendiri tahu di antara orang yang terkenal paling kuat pengaruh di Mekah pada masa itu ada dua orang. Orangnya ialah Nabi kata sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Abu Jahal bin Hisham. Jadi itulah dia Abu Jahal bin Hisham ni. Dia dari segi dia punya kehebatannya mengganggu Rasulullah dan menyekat perkembangan Islam. Berbeza dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni bakal besan kepada Rasulullah. Anak Nabi Ruqayyah nak dikawinkan dengan anak Abu Lahab. Maknanya sepupu kawin sepupu. Tapi bila Nabi dah jadi Rasul, Abu Lahab ni tak nak masuk Islam. Yang pada masa tu dah sama-sama setuju dah. Tetapi kerana dia tak setuju dengan Nabi Muhammad, dia batalkan. Kalau macam kita sekarang pertunangan lah, batalkan pertunangan. Dan akhirnya Ruqayyah kahwin dengan Utsman bin Affan. Kahwin dengan Utsman bin Affan. Dan kemudian oleh kerana dia nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia diganggu oleh seorang kafir Quraisy. Akhirnya dia terjatuh dan menyebabkan dia sakit, dan daripada sakit itu dia meninggal. Dan ada yang kata dia dah kahwin dengan anak Abu Lahab ni. Dia ada dua pendapat. Ibnu Katsir kata dia belum kahwin lagi. Tapi Al-Mubarak Puri kata dia dah kahwin dan tengah mengandung. Sehingga bila dia jatuh daripada kuda dia, saya tak pasti kuda ataupun unta, dia gugur dan sakit. Kemudian masa perang Badar dia meninggal. Dan kemudian Nabi kahwinkan Ummu Kalsum dengan Utsman. Jadi anak Nabi dua orang kahwin dengan Utsman. Sebab itu Utsman ni dipanggil orang yang mempunyai dua cahaya. Zunnurain. Orang yang mempunyai dua cahaya. Jadi kalau nak letak nama anak lelaki, cantiklah Zunnurain ya. Zunnurain. Orang yang mempunyai dua cahaya ataupun dua nur, iaitu gelaran kepada Utsman bin Affan. Siapa yang lepas ni nak ustazah ke, nak dapat anak lelaki, letaklah nama Zunnurain ya. Ingat Ustaz Daud dekat green room ya. Okey, itu dia di antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Okey, tadi Abu Jahal, sekarang kita tengok Abu Lahab. Okey, sambung. Okey, Abu Jahal ya. Iya, perenggan yang kedua. Dan dari Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal. Dan darinya inna syai'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, yakni musuhmu,
Maut yang sama ada yang disebutkan Al-As bin Wa'il ke, Abu Lahab ke, Abu Jahal ke, semua yang memusuhi Nabi adalah terputus. Adalah terputus, abtar ya, abtar, terputus. Abtar. Abtar ya, abtar. Okey, abtar. Okey, abtar ya. Okey. Mudah kita nak ingat kan. Makna dia terputus ya. Makna dia terputus. Avatar tu apa makna dia? Filem Avatar tu apa makna dia? Avatar. Makna dia jelmaan daripada roh orang lain. Itu kepercayaan orang Hindu dan orang Buddha. Kepercayaan orang Hindu dan orang Buddha, bila seseorang dah mati, roh dia akan masuk dalam badan orang lain, badan anak yang baru dilahirkan. Jadi roh dia akan hidup semula dalam badan orang lain. Avatar itu dah cerita dia. Roh orang lain dimasukkan kepada roh badan orang lain. Penjelmaan semula. Kalau tengok filem Avatar tu, kena tahu dia punya makna dia. Itu jelmaan roh, bukan ajaran Islam ya. Itu ajaran Yahudi dan Buddha. Avatar maknanya terputus ya, terputus dari rahmat Allah, terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. Itu antara dia punya makna dia. Okey, sambung. Imam mengatakan Al-Haftar yang sendirian. As-Sudi mengatakan mereka itu 3 anak laki-laki. Salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka mereka mengatakan terputuslah. Dan ketika anak laki-laki Rasulullah SAW wafat, maka mereka mengatakan terputuslah keturunan Muhammad. Lalu Allah menurunkan ayat Inna syari'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ialah yang terputus. Dan ini kembali kepada apa yang telah kami katakan bahawa al-abtar berarti orang yang jika meninggal dunia maka terputus pula penyebutannya. Okey. Jadi kesimpulan dia, abtar makna terputus ya. Abtar ya, makna dia terputus. Dan orang Arab, bila seseorang kematian anak lelaki, bagi dia orang adalah satu kesialan, sial yang sangat besar. Sial yang sangat besar kalau anak lelaki mati. Sebab dia orang nak anak lelaki dan dia orang bunuh anak perempuan. Jadi dahlah anak lelaki ada tapi mati, bagi dia orang itu adalah satu sial yang cukup besar. Jadi sebab itu bila Nabi anak dia Qasim meninggal, jadi orang Arab kata dia sudah terputus. Bagi dia orang lelaki akan disebut berterusan kalau anak lelaki itu masih hidup. Jadi kalau Nabi anak dia Qasim, dia akan dipanggil dengan Abu Qasim. Tapi kalau dah mati, jadi hilanglah Abu Qasim. Dah tak ada Abu Qasim sebab Qasim dah meninggal. Jadi satu sial yang besar bagi orang Arab. Tetapi Allah mengatakan lain daripada yang ini. Sebaliknya, orang yang mengatakan Nabi terputus, itulah orang yang terputus daripada rahmat Allah, daripada disebut-sebut dalam bentuk yang mulia. Disebut macam Abu Jahal dengan Abu Lahab, masih disebut, tetapi dalam bentuk penghinaan kerana mereka menghina Rasulullah dan mereka menentang agama Allah. Okey, sambung.